现在很多小孩子呢，都是就是说，好像 tablet 啊、smartphone 啊、手提电脑都是不离手的。saying if you want to educate your children, educate using their style. 所以呢，对他们来讲，这个所谓的数码 is part of their life. Because this is the next horizons of learning, all right? The medium of technology is a must. 不能阻止的，我们不能阻止孩子去接触这个数码化的这个教学的方式的。What Island Ace can give to the flexibility to the students, whereby you can just bring your mobile device. 他学习和复习呢，会快很多。Basically, the student can do a lot of things. They can embed movie, they can embed YouTube, sound and pictures, and they can make the notes very, very interesting and attractive. 通过这种用耳朵、用眼睛看呢，还有 YouTube 这种形象的东西呢，他们会觉得更多姿多彩。然后这样的教学方法是吗？自然学生会更 understand 更了解。但是非常容易上手的，因为呢，我看我自己的2个小孩，他们一拿到我的 iPad 的时候呢，他们不用人教。Majority of them are motivated to use and to learn using Island Ace at the moment. You know why? Because they have this incentive to get the highest mark and to get the coins and you can buy products. Sometimes in the kampung, a very, very slow connection of internet, but my son still can do revision, do exercise by using the offline mode. And then the learning experience become more powerful. All I need is asking them, just acquire whatever you need from the system. And my younger son, he loved it so much. 提供一个所谓的笔记，在书本上是完全是一模一样的。So I have all the sample that my children needs, and all the syllabus is up to the standard of national school. As a teacher, dia jimatkan masa dia boleh fokus mana kelemahan student tu. 老师比如讲备课啊，或者是要拿很多的书啊，或者要出考题呢，在那边呢，对老师来讲绝对是一个有很大的帮助。Mengajar anak saya dengan nota yang ada, soalan yang ada, saya boleh gunakan dan saya tidak akan tersasar dengan silibus pendidikan Malaysia. The most important thing is that we can see the progress. So you know whether he's doing the work or not. So senang, every day saya pergi kerja, saya suruh dia buat beberapa set soalan dan saya boleh monitor dia melalui email dan juga login dengan website. Make the parents' life easier, basically. Yes, definitely. I do recommend to my friend. I think no parent will still know. So dulu kita risau anak buat kerja tak buat kerja kan, but now no more. He love to do it by himself. Sasbadi is having 30 years experience in edu business, and I believe that very soon Island Ace will be one of the leader in the mainstream of learning via mobile platform. Alhamdulillah. Okay, kita ada 27 orang. Alhamdulillah. Selamat malam semua. Okay, hari ini hari Selasa bersamaan dengan 2 hari bulan Februari 2021. Sebenarnya saya dah agak lama juga tak buat live, tak buat online ni. Jadi minta maaf lah kalau ada beberapa kekurangan. Okey, idea pada malam ini kenapa saya nak share dengan cikgu-cikgu ni. Okey, sejak hari pertama PDPR pada bulan Januari yang lalu, pada 20 hari bulan tu, ada pelbagai yang kita lalui. Saya yakin cikgu-cikgu pun menghadapi cabaran. Mungkin kita pun ada anak, sebagai parent pun kita ada cabaran juga untuk memastikan anak kita mengikuti PDPR, PDPR, dan juga cikgu-cikgu pun menghadapi cabaran dalam nak menyediakan bahan-bahan. Jadi oleh kerana isteri saya pun salah seorang daripada guru kementerian, jadi saya cuba memikirkan sesuatu, apakah kemudahan yang telah yang diberikan oleh kementerian melalui aplikasi Google yang boleh diakses oleh semua guru dan pelajar di seluruh Malaysia. Jadi saya tengok ada
beberapa idea yang mungkin boleh kita kembangkan selepas ini. Dan saya pun sempat tengok website yang disediakan oleh kementerian yang saya share dalam grup Telegram. Saya ada share beberapa website dalam Telegram. Antaranya yang saya share ialah ni Community Guru Digital Learning. Saya dah cuba baca kat dalam website tu, ada 5 modul yang telah disediakan oleh kementerian sebagai usaha untuk memberi ataupun melaksanakan PDPR ni di seluruh Malaysia. Tapi dalam tu yang ada Google Classroom, kemudian ada Google Form, ada Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan saya tak jumpa Google Site kat dalam tu. Sebenarnya Google Site ni banyak kelebihan yang kita boleh manfaatkan. Okey, sebelum tu mungkin ada yang dah kenal saya, Cik Hakim. Dulu ustaz, tapi dah lama tak mengajar ni, dah tak jadi ustaz dah. Jadi encik je sekarang ni. Okey, yang bagi yang baru kenal, saya bertugas di kumpulan Al-Badadi di Bandar Baru Selayang. Berpengalaman lebih kurang 17 tahun dalam bidang website ni. Orang kata webmaster, tapi tak master macam mana pun. Cuma ada beberapa lah yang malam ini insyaAllah saya cuba sampaikan sedaya upaya saya. Saya nak share tentang apa itu website, lepas tu apa kelebihan dia guna Google Site dan sebagainya ni. Dan cukup tak cukup dalam 2 jam tu lah. Mungkin bagi mereka yang baru untuk dalam bidang website ni, mungkin nanti kalau laju bagi tahulah. Saya cuba perlahankan saya punya saya punya penyampaian. Sebab saya pun lama tak mengajar. Okey, kita mulakan. Ada beberapa isu. Kita mula dengan isu lah. Dilema PDPR. Okey. Antaranya ialah tiada talian internet ataupun internet tak kuat. Sebab itu kalau kita laksanakan gunakan Google Classroom, Google Meet ataupun guna Zoom, kalau yang gunakan line telefon, yang gunakan line telefon 2 bar, 3 bar, ngantuk lagi nanti lah. Tak kuat. Okey, maaf ada gangguan. Saya cuba mutekan dulu sahabat-sahabat yang baru join ni. Okey, talian internet Harap-harap malam ni talian internet okey. Kalau ada masalah, jangan risau, saya record ni. Nanti saya boleh share dalam grup Telegram tu, cikgu boleh ulang balik lah. Antara dilema lain ialah tak cukup gadget. Berebut dengan anak. Ini contoh suri rumah lah. Berebut dengan anak. Dia bukanlah berebut, maknya pun nak monitor juga. Apa subjek yang anaknya kena ikut. Kalau seorang anak masih boleh tahan juga. Tapi kalau macam saya kat rumah ni, PDPR ada lebih kurang 7-8 orang ni, memang sangat mencabar. Tapi walaupun begitu, kita kena hadapi juga, kita kena lalui juga. Yang paling penting sebenarnya dalam dilema PDPR ni ialah cikgu. Bagaimana cikgu cuba mengadaptasi walaupun kita dah setahun PKP ni. Okey, harap kali ini kita lebih bersedia dan saya cuba nak bantu cikgu-cikgu dengan sedikit ilmu yang saya ada ni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, saya yakin cikgu-cikgu menghadapi masalah juga, terutamanya cikgu-cikgu yang baru nak bukan berjinak-jinak, baru nak explore ilmu-ilmu komputer, ilmu-ilmu teknologi sekarang ni yang sedang berkembang dalam tempoh PKP ni. Ni contohlah, tak tahu nak tanya siapa kan. Lepas tu mungkin ada grup, ada kawan-kawan yang boleh bantu, kita yang penting jangan stres lah. Okey, ni kalau ada juga cikgu-cikgu yang sampai tertidur menyiapkan bahan-bahan PDP. Dan tak kurang juga bagi mereka yang dah
agak berusia yang mungkin tak lama lagi nak bersara, sampai berasaplah telinga. Ini antara dilema yang cikgu-cikgu hadapi. Kami parent-parent ni sangat menghargai usaha cikgu. Sebab itu saya sebagai parent, saya cuba nak bantu cikgu-cikgu. Okey. Dan yang paling penting, cikgu jangan sampai macam inilah. Tembus pula monitor tu. Tension macam mana nak menyiapkan besok, nak siapkan bahan PDPR. Ada yang mesej saya, Ustaz malam ni cikgu malam ni saya tak boleh nak join sebab saya kena sediakan bahan untuk esok. Tak apa, itu saya faham. Sebab itu saya cuba berikan apa yang saya mampu. Okey. Apa itu website mungkin ada yang dah tahu, website adalah sebuah himpunan halaman yang dimuat dalam satu domain di internet. Domain ni alamat URL, di mana pembuatan web sendiri mempunyai tujuan tertentu untuk saling berhubung satu sama lain. Jadi antara benda yang saya nampak inisiatif guru-guru yang sebelum ni tak pernah buat YouTube channel, dah boleh buat YouTube channel. Alhamdulillah, bagus. Yang tak berapa mahir buat Google Classroom, dah boleh buat Google Classroom. Yang sebelum ni gunakan Microsoft Word dekat komputer, sekarang dah pindah kepada Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Macam saya malam ni gunakan Google Slide. Sebab apa? Kalau kita gunakan produk Microsoft, selalu dia ada lesen tahunan kan. Kadang cikgu-cikgu ni bila dia punya lesen tu dah tamat tempoh, bila dia nak edit ataupun nak buat kerja, dia keluar dia punya notification merah kan. Dah tak ada lesen dah tak ada, tak boleh nak edit. Jadi gunakanlah, manfaatkan Google ni, kerana cikgu-cikgu dapat akses unlimited. Contohnya macam Google Drive kan. Google Drive kalau personal boleh sampai 15 GB je. Tapi cikgu-cikgu ni boleh simpan macam-macam kat dalam Google Drive tu sebagai contoh. Okey, apa itu Google Site ataupun apa beza Google Site dan Google Classroom? Okey, mungkin cikgu-cikgu dah diberi training oleh pihak PPD atau kementerian ataupun jurulatih yang dilantik oleh jawatan pelajaran tentang Google Classroom, penggunaan Google Classroom. Okey, kalau tengok kat sini, Google Site adalah untuk spesifik kepada subjek ataupun topik yang cikgu ajar. Google Classroom pula dia spesifik kepada pengendalian ataupun pengurusan kelas. Jadi ada sedikit perbezaan di situ. Jadi kalau contoh cikgu mengajar sejarah, cikgu mengajar sejarah, di mana cikgu nak simpan bahan-bahan cikgu yang cikgu buat bersusah payah tu, yang cikgu buat dengan bertungkus lumus tu. Okay, cikgu simpan merata-rata, cikgu simpan. Ada simpan kat komputer, ada simpan kat hard disk external, ada simpan kat Google Drive, ada. Jadi benda tu, okay, mungkin ada yang simpan buat folder, ini folder slide, ini folder video, ini folder dokumen, ini folder soalan. Tapi bila kita nak gunakan, kita terpaksa cari semula. Kita terparik, kita kena congkel balik, kita kena buka balik kita punya komputer, kita punya folder dan sebagainya. Kalau kita gunakan Google Site ni, kita gunakan website ni, kelebihannya ialah kita buat tu sekali saja, okey? Kita buat tu sekali saja, dan untuk next time, okey, untuk next time kita boleh gunakan semula tanpa perlu kita nak mencari dah. Nanti saya tunjukkan contohnya, okey. Ini sebagai nak memberi kefahaman kepada cikgu. Google Site itu dia spesifik kepada kos ataupun bidang ataupun subjek yang cikgu-cikgu ajar. Google Classroom dia menghimpunkan pelajar dalam satu kelas tu, contoh pelajar tahun 5 dedikasi sebagai contoh kan. Google Classroom dia 5 dedikasi. Jadi semua cikgu akan sumbatkan dia punya bahan-bahan link video lah, link kehadiran, semua kat dalam kelas tu. Jadi kalau contoh ada pelajar yang tak dapat nak join, okey, tak dapat nak join kelas disebabkan oleh sama ada internet tak ada ataupun masalah
gadget tak cukup, dia dah tertinggal. Memang dah tertinggal lah. Dia akan tertinggal pelajaran. Bila tertinggal pelajaran, dia dah menurunkan motivasi kepada pelajar. Okey. Seterusnya, okey. Ini saya ambil sedikit daripada sumber kementerian ya. 3 langkah mudah pelantar digital learning. Okey. Yang saya nak tunjukkan yang bahagian gambar ni. Aplikasi Google yang disediakan. Okey, perjumpaan kelas jarak jauh secara live. Okey, gunakan Google Meet. Okey. Kemudian untuk pengurusan kelas, okey, pengurusan kelas kita boleh gunakan kombinasi Google Classroom, Google Calendar, Google Site dan juga Google Drive. Okey. Manakala untuk pembinaan bahan, antara aplikasi yang cikgu boleh gunakan ialah Google Doc, Google Sheet, Google Slide, ini Google Slide, ini Google Form. Saya pun tak hafal ni Google Board kalau tak silap. Yang ini saya nanti kita tengok sama-sama. Saya pun tak hafal. Tak guna semua pun Tapi yang kita nak belajar tadi, Google Site tadi dekat sini untuk pengurusan kelas supaya cikgu boleh mengurus bahan-bahan yang cikgu hasilkan, hasil daripada kreativiti cikgu tu, cikgu boleh kumpulkan dalam satu tempat. Bahkan kalau kita Google ataupun kita search dalam YouTube, sebenarnya ramai cikgu-cikgu di seluruh Malaysia ni menghasilkan bahan-bahan yang hampir sama. Subjeknya hampir sama, subjek yang sama, topik yang sama. Cuma yang ni cikgu lelaki mengajar, yang ni cikgu perempuan mengajar. Yang ini dia gunakan slide, yang ini gunakan bahan-bahan lain. Sebenarnya, benda-benda yang cikgu-cikgu satu Malaysia ni dah buat, yang kita boleh cari dalam Google tu, sebenarnya kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan video-video mereka yang berkaitan dengan topik-topik cikgu lah. Kalau contoh cikgu mengajar matematik, cikgu cari video-video matematik yang telah dihasilkan oleh cikgu-cikgu lain. Dan benda tu kita boleh kumpulkan dalam Google Site, dalam website yang kita nak buat nanti. Jadi ibaratnya anak murid kita, dia belajar dengan kita. Okey, dalam masa yang sama atau dalam masa yang lain, dia juga boleh belajar daripada sumber-sumber tambahan sebagai pengukuhan. Mungkin cara penyampaian kita agak berbeza dengan cikgu-cikgu lain. Jadi sebab itu bila kita ada satu website, bila kita ada satu website tu, pelajar boleh tengok cara kita mengajar, bahan yang kita hasilkan, dan pelajar mungkin ada part-part yang tak faham, dia boleh tengok video cikgu lain yang kita dah kumpulkan dalam website kita. Jadi bagus tak bagus? Sudah tentu bagus. Apatah lagi kalau contoh, alamak, malam ni ada training, besok tak sempat nak hasilkan bahan PDPR. Kita cari-cari dalam Google, cari-cari dalam YouTube, tiba-tiba ada cikgu lain yang dah hasilkan bahan tu, yang sama dengan topik yang besok kita nak ajar. Dah cikgu tak payah buat dah. Cikgu punya bahan tu. Cikgu cuma buat cikgu punya RPH dan sebagainya lah. Tapi bahan pembelajaran tu, cikgu boleh guna pakai. Guna pakai apa yang cikgu-cikgu lain telah buat. Dan kita letakkan dalam kita punya website. Dan ini secara tidak langsung, pelajar dia akan, kalau dia, contoh esok, kelas kita esok pagi, pelajar tu dia tak boleh nak join. Tapi kita dah bagi link dah. Tak apa, awak tertinggal pelajaran pun tak apa. Nanti awak tengok balik bahan-bahan yang cikgu dah susun dalam website ni. Dalam website ni, cikgu dah susun topik 1, topik 2, topik 3. Awak pergilah explore, awak belajar. Sebab pelajar-pelajar sekarang ni dia advance. Bab IT ni dia kadang lebih advance daripada cikgu-cikgu dia kan. Cikgu-cikgunya baru nak belajar, baru nak menguasai. Tapi pelajar-pelajar generasi Z ni, dia jumpa gadget je, dia dah boleh explore semua. Jadi kita manfaatkan. Kita manfaatkan benda tu. Okey, kelebihan Google Site. Yang pertama, integrasi dengan Google Oleh kerana berhubung dengan akaun Google,
website yang dibina dengan Google Site akan tersimpan di dalam Google Drive anda. Jadi anda tidak perlu bersusah payah melakukan backup. Pengalaman saya sendiri bila buat website, okey, kita kena sentiasa backup. Sebab apa? Sebab satu, kemungkinan ada pencerobohan daripada ataupun hack daripada pihak luar. Okey. Yang kedua, boleh jadi kita punya server ataupun kita punya internet server kita down ataupun crash. Dah hilang bahan-bahan kita. Itu memang saya pun ada pengalaman. Dah buat website cantik-cantik, tiba-tiba banjir ya. Banjir. Bayangkan bilik server tu kat tingkat 1 boleh banjir. Dia bukan banjir daripada air banjir daripada bawah. Air banjir daripada bumbung bocor, habis. Bilik server tu habis. Dia punya server yang harganya bukan sikit-sikit. Server ni mahal ya. Server ni paling murah pun dalam 30,000 server, web server. Tapi bila kita guna Google Site, dia dah tersimpan dalam Google Drive. Dan saya yakin kerajaan dah bayar berjuta-juta ringgit kepada Google Site untuk buat khas server untuk kementerian ya. Okey, paparan admin yang mudah ya. Misleading ni, salah ejaan ya. Paparan admin yang mudah. Google Site menawarkan penampilan admin area yang mudah difahami. Jadi cikgu-cikgu kalau tak belajar JavaScript, tak belajar language PHP, tak belajar HTML, cikgu dengan mudah saja boleh buat website yang cantik. Yang cantik tu yang penting, sebab website ni kalau tak cantik orang tak tengok. Okey. Kemudian website pantas ya. Website yang dibuat menggunakan platform ini dijalankan dengan server Google, of course. Kecepatannya tidak perlu dipersoalkan lagi. Sebab kalau kita ada server sendiri ya, contoh macam saya kerja company swasta, bila kita ada server sendiri, 5 tahun server tu mesti kena upgrade. Kalau tidak dia macam-macam dia punya, dia panggil bug ataupun lubang-lubang hole yang hacker boleh senang nak masuk. Jadi yang ni tak perlu risau dah. Itu bagi Google buat kerja. Bagi kita manfaatkan je. Okey, keselamatan terpelihara sama seperti layanan Google lain seperti Gmail, Google Drive, Gdoc, Google Site aman daripada virus dan serangan hacker. Ni yang sangat penting ni. Ya. Sebab kita nak hasilkan bahan ni, kalau boleh bahan yang kita hasilkan ni boleh boleh kata orang tu kalau kita mengajar subjek yang sama dalam satu sekolah tu 5 tahun kita mengajar, bahan 5 tahun yang lepas pun masih ada lagi tersimpan. Kan kalau kita simpan kat komputer kan kadang komputer kita problem lah, nak kena format, tak sempat nak backup. Jadi macam-macam. Sekarang dah ada cloud Google Drive ni, insyaAllah benda ni lebih selamat. Dan ciri-ciri sharing. Okay. Mengendali website Google Site sangat mudah, terutama berkat ciri-ciri perkongsian seperti halnya menggunakan Google Drive dan Docs. Okey, ini 5 ciri-ciri penting yang kenapa saya kempen cikgu-cikgu buat website ni gunakan Google Site. Sayang, rugi kalau tak guna. Saya bukan malam ni saya menyampaikan slot Google Site ni bukan Google bayar saya. Kalau Google bayar saya dah lama dah. saya buat khusus ni. Ini sekadar sharing apa yang saya dah buat, apa yang saya dah explore dan apa yang saya dah manfaatkan daripada Google ni. Okey. Mula-mula sebelum kita pergi login, okey. Untuk setengah jam yang kedua ni, saya nak cikgu-cikgu tolong ambil kertas kosong. Saya lupa nak pesan, minta maaf. Sediakan kertas kosong, kita nak buat rangka dulu. Apa benda yang kita nak tulis nanti dekat website. Okey. Baik, ini contoh cikgu tengok dulu kat sini. Okey, ini contohnya yang tengah ni website sekolah kita. Okey, website sekolah kita. Kalau boleh perpustakaan ni PSS ni, Pusat Sumber Sekolah, dia ada website sendiri gunakan Google Site. Kemudian core curriculum, dia ada website sendiri. Okey, curriculum buat website sendiri. Bimbingan dan kaunseling. Counseling
Dia buat dia punya website sendiri, ICT sekolah buat website sendiri, cikgu sejarah buat website sendiri, cikgu matematik buat website sendiri, cikgu bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, buat semua masing-masing website. Lepas tu satukan jadi di bawah website sekolah. Jadi bukan sahaja pelajar-pelajar boleh akses, okey, maklumat-maklumat yang ada kat sekolah ni, PIBG pun boleh akses mana-mana yang berkaitan, yang kita boleh benarkan. Nanti ada part-part yang boleh kita share, ada part-part yang hanya pelajar saja boleh tengok, ada part-part ataupun bahagian-bahagian tertentu saja yang cikgu-cikgu, sesama cikgu je yang boleh tengok. Pihak murid tak boleh nak tengok. Okey, itu nanti dalam ciri-ciri sharing yang saya sebut tadi tu. Ni ciri-ciri sharing ni kan. Okey. Jadi cuba rangka, okey. Tak payah rangka besar-besar. Kalau contoh cikgu mengajar subjek sejarah, okey. Cikgu jangan fikirlah yang ni koko apa semua ni, biar cikgu koko fikir. Yang kurikulum biar cikgu kurikulum fikir. Yang guru kaunseling ni biar cikgu kaunseling fikir. Cikgu fikir yang website yang cikgu ajar. Okey. So, kat sini contoh merangka menu website. Kenapa kena buat ini dulu? Sebab supaya cikgu-cikgu bila saya masuk saja nanti pelajaran 1 nanti nak buat ataupun nak mengisi website kita tu, kita dah ada gambaran apa benda yang kita nak buat. Sebagai contoh okey, kita buat rangka menu dulu. Okey, menu. Selalunya kalau kita tengok website, dia ada menu home. Okey, lepas menu home tu, ini sebagai contoh, kalau anda mengajar satu subjek, okey, mengajar satu subjek untuk 2 tahap kelas. Okey, untuk 2 tahap kelas. Contohnya, cikgu sejarah mengajar sejarah tahun 5, okey, dan mengajar sejarah tahun 3. Okey. Jadi cikgu buatlah 2 menu macam ni, sejarah tahun 5, sejarah tahun 3. Lepas tu kat sini ikut bab dia. Kalau ada banyak bab, cikgu buatlah bab 1, bab 2 sampai bab 10. Tengoklah bab dalam buku tu, tengok ada berapa bab. Okey. Sejarah tahun 3 pun tengok ada berapa bab. Ini sebagai contoh sajalah. Ini contoh lain. Sekiranya anda mengajar 2 subjek dalam 1 tahap kelas. Okey, sebagai contoh, cikgu mengajar tingkatan 1. Okey, cikgu mengajar bahasa Arab, cikgu mengajar pendidikan Islam. Okey, so cikgu boleh sekalikan dalam satu website. Ni bahasa Arab, ni pendidikan Islam. Jadi bahasa Arab tu ikutlah topik-topik dia. Pendidikan Islam ikut topik-topik ni. Sebab dia dalam satu tahap kelas yang sama, selalunya dalam satu subjek, mesti yang dipelajarinya adalah sama. Cuma selalu beza, yang membezakan ialah tahap kelas-kelas tu berbeza. So bahan-bahannya mungkin berbeza sedikit. Tapi secara generalnya, secara umumnya, selalunya sama. Kalau dia mengajar satu tahap. Okey. Tapi kalau untuk cikgu yang mengajar banyak subjek, banyak tingkatan. Okey, ini sebagai contoh lah. Ini untuk cikgu-cikgu yang mengajar 2-3 subjek dan 2-3 tahap tingkatan. Of course dia punya silibus, dia punya kurikulumnya berbeza. So cikgu kena buat banyak website. Banyak buat website. Jangan risau sebab dia senang aja. Senang je buatnya. Okey. Jadi saya nak bagi gambaran dulu. Okey, cikgu buat macam ni. Contohnya cikgu ni mengajar matematik. Tingkatan 3 pun dia mengajar, tingkatan 4 pun mengajar. Lepas tu dia mengajar sains pula. Sains tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. Okey, so asingkan setiap website itu mengikut subjek. Mengikut subjek. Okey, ini subjek matematik, ini subjek sains. Jadi untuk matematik, untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, kita bagi link website ni. Untuk pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, yang kita ajar tu, okey, matematik, okey, tengok website ni. Untuk subjek sains pula, kita bagi dia punya laman web kita tu. Dan ini semua free. Cikgu nak buat 20 website pun boleh dalam ni. Nak buat 100 website pun boleh.
Tak ada isu tiba-tiba server down, servernya jadi lambat ataupun bandwidth dia, dari istilah bandwidth, bandwidth ni macam dia punya kelajuan dia tak ada isu kelajuan tu menurun sebab kita gunakan server Google. Okey, jelas tak setakat ini sebelum saya melangkah seterusnya? Okey, siapa yang nak tanya boleh unmute dan juga ataupun gunakan chat tu, saya cuba baca kalau ada pertanyaan sebelum kita pergi login ke kita punya Google. Okey, sangat jelas. Okey. Bukan jelas suara je, jelas saya punya message ni. Maksudnya cikgu kena rangka dulu. Okey. Okey, Eswari, ini teacher Eswari. Okey, ada nak tanya teacher? Teacher dia angkat tangan ni. Kalau ada nak tanya boleh tanya, insya-Allah saya akan cuba jawab. Oh, silap tekan. Okey. Baik, kalau sudah okey, apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu buka website sekarang. Okey. Buka website, pastikan cikgu login cikgu punya account yang bermula dengan G. Kalau murid dia bermula dengan M. Tapi itu kalau cikgu kementerian. Kalau tak silap saya malam ni ada yang join daripada institusi pendidikan swasta. Okey. Ikutlah apa yang didaftarkan tu sebagai contoh kat sini. Okey, bila dah login, cikgu tengok yang ada titik-titik 9 ni. Kat titik dia ada macam cube. Macam cube ni kan. Okey, cikgu tengok kat dalam ni, pastikan akaun cikgu tu betul. Apa yang cikgu perlu cari kat sini ialah Google Site. Kalau tak ada, contoh macam saya punya ni kan, tak ada kan. Jangan risau, pergi more from Google ni. Okey. Give more from Google ni, kita tarik ke bawah ni. Okey, cari yang sebelah Google Sheet. Sebelah Google Slide ni. Okey. Pastikan kita berada di dalam akaun Google kita supaya nanti kalau tidak, nanti cikgu buat dekat akaun personal cikgu, bukan akaun guru yang disediakan oleh kementerian tu. Nanti cikgu dah buat, tiba-tiba, alamak, mana pergi tadi kan? So, pastikan kat tepi ni, kita punya akaun Google akaun Google kita. Kalau dia bukan, klik kat sini, cari kita punya akaun cari kita punya akaun. Okey, ini interface Google Site. Okey. Okey, kalau cikgu ni angkat meja kecil ni kalau dia nak pakai. Okey. Pastikan cikgu dah sampai sini. Okey. Sebenarnya kat sini ada template, tapi jangan klik yang template dulu. Okey. Klik yang blank ni dulu. Klik yang blank ni, start a new site. Okey. Sebab yang penting cikgu faham dia punya structure ataupun kandungan Google Site ni supaya nanti cikgu mudah nak modify. Cikgu mudah nak modify. Okey, bila cikgu dah buat macam ni. Ustaz, boleh sekejap Ustaz? Mula tadi yang mula-mula tadi Ustaz. Sekejap Okey, mula-mula cikgu kena login dulu. Okey, cikgu kena login. Ni login cikgu punya. Kalau cikgu nak buat untuk sekolah, untuk maknanya kalau cikgu nak buat untuk subjek cikgu, pastikan cikgu masuk akaun guru macam ni lah. Ni isteri saya punya akaun G-82348171MOE-dl.edu.my ni pastikan cikgu-cikgu masuk dalam akaun itu. Jadi macam saya bukan cikgu kementerian, jadi saya gunakan saya punya personal lah. Saya buat personal ni. Okey. Pastikan akaun kat tepi ni cikgu punya.
Okey, lepas tu cikgu pastikan cikgu klik ni. Klik ni yang butang macam puzzle ni. Puzzle ke? Cube puzzle tu kan. Okey. Cari Google Site. Cari Google Site. Kalau tak ada, cikgu klik more from Google ni. Okey, dia duduk kat bawah ni. Sebelah cikgu scroll ke bawah ni ada Google Site. Tapi saya yakin kalau cikgu gunakan cikgu punya yang kementerian punya, memang dah ada site kat situ. Cikgu klik je cikgu punya site tu. Okey, pastikan kalau macam ni kan. Tadi saya gunakan akaun ni. Saya kena tukar balik ni kepada akaun yang saya nak guna. Website yang saya nak guna di bawah akaun siapa. Okey. So saya tak guna ni, saya guna yang ni. Okey. Lepas tu cikgu klik yang blank ni. Okey, cikgu klik blank ni. Okey. Dia akan nampak macam skrin yang saya paparkan ni. Okey. Yang ini cikgu tulis dulu. Okey. Your page title. Okey. Ini boleh cikgu buat nama cikgu atau nama subjek cikgu. Boleh. Ataupun cikgu buat satu brand sendiri. Buat brand sendiri. Contohnya, cikgu cyber. Contohlah, contoh. Okey. Dia ada sebab kenapa kenapa nak kena ada brand sendiri ni. Sebab apa? Brand ni untuk nak bagi anak murid kita senang ingat kita punya website tu. Maklumlah, mungkin lepas malam ni, okey, kalau contoh tadi idea nak bagi ke kelas esok. Okey, maaf ada gangguan. Tolong mute ya, yang baru join tolong mute. Okey. Kenapa ini boleh ditukar-tukar nanti. Ini sebab saya bagi contoh saja. Cikgu cyber. Sebab nanti bila kita ada brand ni, brand kita punya website, kita punya brand tu, contoh macam saya buat cikgu cyber. Jadi, bila saya masuk kelas, ataupun saya online dengan, saya maklumkan dalam grup WhatsApp atau grup Telegram bersama murid-murid. Okey, saya bagi link, okey, anak murid, bahan-bahan cikgu dah sediakan dalam laman web cikgu cyber. Ini link dia. Jadi anak murid kita akan ingat, kalau cikgu ni mesti cikgu cyber. Kan? Dia senang nak ingat brand ya. Dia kalau dalam bisnes penting brand ni. Okey, selepas itu, okey, jangan usik apa-apa dulu. Cikgu klik dekat sini. Okey, sebelum tu. Okey. Ini nama website. Okey. Ini nama sini dengan nama sini, dia boleh berbeza, tak ada masalah. Kalau contoh cikgu banyak mengajar subjek, ada mengajar sejarah, ada mengajar matematik, ada mengajar pendidikan Islam. Okey, setiap website ni cikgu bagi nama kat sini. Contohnya sejarah. Sejarah tingkatan 1. Ini pun boleh diubah nanti ya, boleh diubah. Okey. Ini contoh saja. Okey, apa yang lepas tu cikgu buat, cikgu tengok atas ni, ni nak kena berkenalan dulu dengan interface yang saya masukkan tadi, admin interface ataupun paparan untuk admin. Ni kira cikgu ni admin lah ni. Dia sangat mudah diguna. Just klik semua pakai icon. Dia tak ada pakai script PHP ke JavaScript ke HTML, dia tak perlu. Ini klik undo, standard, undo, redo. Okey. Dan kalau cikgu nak tahu kita punya website ni nanti paparannya macam mana, cikgu boleh klik kat sini untuk preview. Okey. Preview ni, okey, dia akan keluar kat bawah ni. Preview gunakan tablet, dia akan jadi macam ni. Preview gunakan handphone, jadi kecil macam ni. Nanti sebab ni penting ya. Jadi bila cikgu sediakan bahan nanti, kalau tengok pakai desktop ni, tulisannya kecil sangat. Ataupun klik dekat handphone ni, tulisannya besar sangat. So, cikgu kena test preview tu dekat sini. Large screen untuk komputer. Ini untuk tab. Yang ini untuk paparan handphone.
ya, untuk kita punya size display kita. Okey, nak kembali ke tempat yang kita nak buat kerja tadi, pangkah je sini. Okey, cuba cikgu klik preview ni. Okey, cikgu klik large screen. Okey, preview, tab dan handphone. Okey, kalau dah tekan pangkah. Lepas tu yang ini adalah copy link. Kita punya alamat website kita nanti, okey, bila kita dah save nanti, kita dah publish, dia akan keluarlah, dia akan aktif kat sini. Klik copy ni, kita share dengan anak murid kita atau share dengan pihak pentadbir lah yang kita punya website tu. Okey, yang ini pula kita nak share contoh. Okey, contoh. Kan di sekolah dia ada panitia kan. Dia ada panitia sejarah, dia ada panitia matematik, dia ada panitia sains kan. Jadi kalau contoh cikgu-cikgu bincang sesama cikgu-cikgu untuk subjek sejarah ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 nak buat satu website saja. Kan. Nak buat satu website jadi. Jadi cikgu-cikgu boleh tambah. Jadi cikgu boleh klik share kat sini untuk membenarkan cikgu lain jadi admin supaya dia boleh tambah page dia. Okey, boleh tambah muka surat dia, halaman dia. Itu contohlah, tapi kalau nak masing-masing nak pakai sendiri, so yang ini tak perlulah, ini tak perlu. Okey, yang ini untuk setting. Okey. Ini setting navigation, nak buat transparent ke, nak buat style ini menunya sebelah tepi ke, menu sebelah atas ke. Lepas tu ni kita nak letak logo ke kan? Nak letak logo. Okey, kemudian kita nak kalau untuk cikgu-cikgu, function yang custom URL ni tak ada. Okey. Tak ada sebab dah disablekan oleh admin sekolah ataupun admin di PPD atau admin di JPN. Itu yang saya tak pastilah. Saya tak pasti kenapa yang ni tak ada. Tapi kalau untuk personal dia ada. Gunanya kalau contoh kita nak buat domain sendiri, domain ni alamat lah, alamat website kita sendiri. Just kita type kat sini saja. Kita type kat sini, kita assign contohlah. Contoh saya nak beli domain cikgucyber.com cikgucyber.com. So domain yang saya beli tadi tu saya kena masukkan dalam sini. Supaya bila orang cari dalam Google ataupun orang cari dalam Google search, dia type cikgucyber.com, dia akan terus masuk dalam kita punya website. Jelas? Jelas Okey. Yang ini untuk kita nak buat Google Analytics. Kita nak Google Analytics ni ada part lain lah. Sebab kalau kita buat website, kita kena buat analisa kita punya website tu berkesan tak berkesan, ada error tak ada error, berapa orang pengunjung dalam sebulan. So kita enablekan lah analitik ni. Kalau kita ada website luar, contoh macam saya gunakan server luar, saya kena set up ni, saya kena daftar dengan Google untuk buat Google Analytics ni. Macam ni cikgu buat website gunakan Google Site ni, dia dah ada Google Analytics-nya sendiri kat sini. Cikgu nak pastikan bila orang type cikgu cyber tu, nak pastikan kita punya website tu di ranking yang pertama dalam enjin pencarian. Dalam enjin pencarian. Okey, kemudian di sebelah kanan ni, dia ada 3 tab, insert, pages dan theme. Okey. Theme ni untuk makeup. Untuk makeupkan kita punya website tu. Kita nak style font yang macam mana kita nak buat. Page untuk kita nak tambah page. Yang ini ada kaitan dengan yang kita buat rangka ni tadi ni. Kita nak buat menu ni. Memang sangat mudah nak buat menu. Insert ni kalau kita nak masukkan tag, nak masukkan image, kita nak masukkan video, kita nak masukkan YouTube, nak masukkan kalender, nak masukkan peta, nak masukkan slide, semua mudah, tinggal tarik je ke sini. Tapi syaratnya cikgu kena buat dulu lah. Kalau contoh
borang ataupun kuis, cikgu buatlah dulu dekat Google Form. Kalau contoh senarai kehadiran, cikgu buatlah dulu dekat Google Sheet. PowerPoint cikgu buatlah dulu dekat Google Slide ataupun Google Doc. Kemudian kalau cikgu nak share cikgu punya jadual ataupun aktiviti, tarikh bila nak kena hantar apa semua, cikgu boleh share. Cikgu punya kalender, cikgu tarik je kemari. Okey. Jadi yang ini kita kemudian kita buat page dulu. Tadi saya dah minta cikgu-cikgu buatkan menu ni, merangka menu website. Okey, siapa yang baru masuk, okey, baru join sesi malam ni, tolong sediakan kertas, okey. Tolong buat rangka sekejap. Sekejap je rangka ni Rangka ni boleh jadi cikgu punya subjek ataupun cikgu punya tingkatan, okey. Baik, contoh saya mengajar matematik lah contoh. Okey, saya mengajar matematik. So, dekat sini ada tanda tambah kat bawah ni. Tanda tambah ni untuk kita nak buat satu page baru. Saya klik sini page baru, saya namakan dia page matematik tahun 1. Kalau boleh jangan panjang-panjang, nanti dia punya menu tu jadi panjang. Kita buat macam ni je lah. Matematik 1. Okey. Faham? Lepas tu saya mengajar matematik tahun 5. Okey, saya buat matematik tahun 5. Nak buat tahun 5 pun boleh lah. 5 tahun. Buat ringkas je. Tahun 5. Dan yang ni tadi saya betulkan je. Tahun 1. Okey. Contoh ini contoh. Jadi automatik dia akan buatkan satu page yang baru kat sebelah sini. Jadi kalau saya ngajar matematik kat sini tadi sejarah, jadi saya kena ubahlah dia punya website dia matematik. Matematik. Mesti kena match lah dengan cikgu punya ni. Matematik. Okey. Kalau cikgu ada logo sekolah. Okey, cikgu masukkanlah logo sekolah. Okey, upload je logo. Okey, kat sebelah sini cikgu roll over mouse ni, dia ada add logo sini. Cikgu tekan je situ. Klik dekat bahagian brand image. Okey, masukkan logo. Contohlah contoh logo. Contohlah ni saya punya logo. Okey. Kalau logo sekolah cikgu, cikgu masukkanlah logo sekolah cikgu. Okey. Baik. Tadi seperti yang saya maklumkan pada cikgu. Okey. Dia ada topik-topik ni. Ada topik-topik kan. So cikgu buat subtopik di bawah dia. Okey. Cikgu buat subtopik. Cara cikgu nak buat subtopik ialah cikgu create dekat sini. Add subpage. Saya ulang lagi. Dekat bahagian page ni, page yang sebelah kanan ni, ada titik 3 ni. Cikgu klik situ, cikgu add subpage. Add subpage tu maksudnya, inilah topik yang cikgu nak buat tadi. Okey, jadi saya buat add subpage. Contohlah saya, ini buat contoh je. Jadi, nanti cikgu boleh edit benda ni. Jadi untuk tujuan pembelajaran saya tulis je lah topik 1. Okey. Saya done topik 1. Nampak kat sini? Okey. Lepas tu saya buat topik 2. Topik 2. Okey. Topik 3. Okey. Jadi kalau ada 9 topik, cikgu buatlah 9 topik. Topik 3. Okey, ni ikut keperluan. Ikut keperluan cikgu. Nak buat berapa topik? Nak buat 3 topik dulu boleh. Nanti tambah kemudian pun boleh. Okey, yang ini pun saya buat juga. Topik. Topik 1. Okey, topik 2. Topik 3.
Okey, untuk pengetahuan cikgu, dia akan keluar, page ni, dia akan keluar kat sini. Nampak tak dekat atas ni, menu dia. Menu dia keluar kat sini. Nanti kalau pelajar dia tengok, okey, sila rujuk, kita bagi tahu anak murid kita, sila rujuk matematik tahun 1, topik 1. Dia akan buka lah topik 1. Okey, kalau tahun 5, dia buka lah tahun 5. Ni yang saya maksudkan tadi, pentingnya kita buat rangka ni dulu. Kita dah buat rangka, nanti kita nak isikan apa benda konten kat dalam ni, kita klik kat sini je. Contoh saya nak edit topik 3. Saya klik je topik 3. Dia terus pergi ke topik 3 dan kita boleh masukkan dalam sini. Okey, jelas ke setakat ini? Kalau jelas, tolong type chat kat situ, jelas. Kalau tak jelas. Okey, ada yang nak tonton dulu. Okey. Jelas, tapi kalau mengajar 6 subjek, so jadi 6 lah bawah menu utama tu. Okey, tengok. Kalau 6 subjek, 6 subjek tapi satu tahap je. Contohnya, cikgu ngajar subjek sains daripada darjah 1 sampai darjah 6. Tu boleh buat macam ni. Matematik sains 1, sains 2, sains 3, sains 4, sains 5, sains 6. Tapi kalau cikgu ngajar 6 subjek, kemudian banyak pula ada sains tahun 1, ada sains tahun, ada sejarah tahun 2, ada matematik 3. Yang itu cikgu kena buat setiap satu ni, satu website ni, satu subjek. Itu saya punya recommend lah. Saya punya cadangan. Supaya nanti cikgu pun tak pening nak edit, anak murid pun tak tersalah nak masuk cikgu punya website tu. Okay, jelas Ustaz, kalau Yep. ada salah kita punya pembagian apa tadi, subpage dan juga kita nak kadang macam mana? Silap apa ya? Suaranya bergaung. Subpage tu kita nak kadang balik, nak betulkan. Macam mana cara? Okay, double click je. Double click. Double click ni. Dia punya title dia kan. Dia punya tajuk dia. Okay, double click je. Double click situ. Kat sini pun boleh. Dekat atas ni pun boleh. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. Okay. Okay, setakat ini. Kalau clear, saya teruskan. Mudah mudahnya nak buat menu. Ya Allah, kalau gunakan WordPress, gunakan, Masya Allah, sangat teknikal. Cikgu dah lah nak pening kepala nak menyiapkan bahan pembelajaran. Cikgu nak menyiapkan lagi website. Tapi dengan Google Site ni, insyaAllah mudah. Saya dah test tunjuk ajar isi saya. Sekali tunjuk pun dia dah boleh explore sendiri. Memang senang. Tapi yang penting tu lah, step dia mesti cikgu buat rangka dulu. Okay, step dia cikgu rangka dulu. Lepas tu step yang kedua, cikgu kena masuk dalam akaun cikgu yang betul. Step 3, cikgu kena buat page ni dulu. Okay, cikgu susun dulu page ni. Kemudian dia akan keluar menu macam ni. Okay, baru cikgu nak edit. Bagi saya, kalau nak solid, Ustaz, ini apa ni, color kelabu ni tak ceria lah. Boleh tukar nanti pelajaran seterusnya. Okay, ini nak bagi yang paling mudah dulu. Yang paling mudah. Okay, kita bermula daripada contoh home lah. Home dulu. Home ni muka depan kita lah. Muka depan ni. Okey. Muka depan kita. Muka depan website kita. Baik, apa kita nak susun kat muka depan ni? Okey. Apa yang kita nak susun muka depan kita ni, muka depan website kita ni adalah berkaitan juga dengan apa yang kita, dia panggil apa Kalau buku, kalau buku tu, orang kata apa? Jangan menilai buku pada kulitnya. Tapi sebenarnya penting kulit buku ni. Kulit ni. Selalunya apa kat kulit buku dia tunjuk? Kulit ni selalu dia bagi sinopsis lah. Sinopsis apa yang ada kat website kita tu. Kalau contoh matematik,
kita bolehlah bagi kat situ motivasi matematik ke, tokoh-tokoh ataupun keputusan cemerlang kita punya ikon student sekolah kita yang cemerlang matematik ke, boleh masukkan kat muka depan ni. Muka depan ni. Ataupun tapi saya cadangkanlah cikgu-cikgu untuk muka depan ni cikgu bagi motivasi. Cikgu boleh masukkan video, cikgu boleh bagi kata-kata mutiara, okey. Cikgu boleh letak cikgu punya profil, okey, gambar cikgu kat muka depan tu, supaya yalah kalau pelajar tu semua cikgu dah ada website. Kalau kita ada muka kita kat sini tepi ni, dia senang oh ni kelas cikgu sebab dalam tempoh PDP ni ada yang pelajar-pelajar dapat cikgu baru. Kalau cikgu baru tu cikgu lama, maksudnya cikgu yang dah lama mengajar kat sekolah tu, of course pelajar tu dia kenal. Tapi kalaulah pelajar tu guru tu memang guru yang tahun ni dia baru masuk sekolah tu, kena pula pelajar-pelajar selain tingkatan 5, kalau sekolah rendah ni dia tak masuk lagi sekolah, dia pun tak kenal cikgu dia siapa kan. So cikgu letaklah cikgu punya gambar kat depan ni kan. Okey, so macam mana kita nak solid muka depan ni? Kita solid muka depan dulu ya. Okey, kita klik dekat insert ni. Bab nak solid-solid ni, bab nak masukkan konten ni, pergi ke insert pergi ke insert. Okey, apa kita nak insert? Okey, mula-mula kita nak insert dia punya layout. Ni layout ni. Okey. Layout macam mana? Layout ni dia ada gambar, sebelahnya ada teks. Yang ni dia ada gambar atas, teksnya kat sebelah bawah. Yang ini gambar 3, 2 kecil, 1 besar. Yang ini ada gambar 3 kolom. Yang ni 2 kolom, ni 3 kolom. Okey, yang ini gambar kecil-kecil. Okey, cikgu nak layout macam mana? Contoh, okey. Ambil je sini, kita klik. Kita klik sekali dia terus melompat ke tepi ni. Senang tak senang Senang Baik. So apa mula-mula kita nak letak ni? Contoh kalau matematik ni kita carilah bahan-bahan matematik. Cari bahan-bahan matematik ataupun yang ni cikgu nanti tolong buat planning lah apa benda nak letak ni. Kalau cikgu nak letak gambar cikgu klik tambah kat sini, cikgu upload je gambar. Okey. Saya ulang lagi sekali. Mula-mula cikgu pilih layout. Okey, cikgu pilih layout ni. Cikgu kliklah layout mana yang cikgu nak. Cikgu nak layout macam ni ke? Cikgu klik. Okey, dia keluar macam ni. Sebagai contoh, kalau saya nak muka depan ni sama dengan konten menu ni, okey, saya akan buat kat sini. Matematik tahun 1. Yang ini saya buat matematik tahun 5. Okey. Kenapa penting? Dekat menu dah ada. Tapi kat bawah ni perlu juga. Kenapa perlu? Okey. Dia ceritanya macam ni. Cikgu tengok dekat preview ni. Cuba cikgu preview ataupun cikgu paparkan dalam format handphone. Klik. Okey. Handphone. Bayangkan. Kalau kita tak buat ni, matematik tahun 1, matematik tahun 5 ni, pelajar dia tak tahu kat mana menu dia. Nampak? Menu dia sepatutnya, menu ni memang ada kat tepi ni. Menu dia kat tepi ni. Tapi maklumlah pelajar handphonenya mungkin tak berapa canggih kan. Jadi dia pun tak jumpa ni. Dia tak jumpa menu ni. Sebab tu penting juga ada yang dalam bentuk macam ni. Jadi kita letaklah gambar ni. Gambar matematik, gambar buku ke, gambar apa-apalah kat sini yang berkaitan dengan matematik tu. Kalau nak senang, cikgu ambil buku matematik, cikgu snap pakai handphone, lepas tu cikgu upload kat sini. Itu paling mudah lah. Okey tahu tujuannya tadi adalah untuk supaya bila anak murid kita buka gunakan handphone atau guna tab, kalau guna tab tahan lagi dia keluar kat sini. Tapi kalau guna handphone dia tak nampak langsung menu atas ni. Jadi pentingnya ada dia macam menu lah, menu bergambar. Menu bergambar
Okey. Pangkah balik, masuk balik ke sini. Okey. Jadi kalau contoh macam tadi cikgu ngajar 5 tahap, matematik tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Buatlah sini 5. Okey. Lepas tu cikgu nak buat kata-kata mutiara. Contohlah, cikgu nak selitkan antara gambar ni dengan konten seterusnya ialah kata-kata mutiara. So apa cikgu perlu buat ialah cikgu boleh klik dekat ruang kosong ni. Cikgu klik sini, double klik ya, cikgu double klik. Dia akan keluar bulatan macam ni. Lagi sekali. Double klik. Okey, kalau cikgu tak pakai mouse, cikgu pakai mousepad, pakai apa ni? Pad dekat laptop tu kena sentuh tab tu 2 kali. Cikgu klik teks. Okey. Jadi cikgu tulis dekat sini. Kata-kata mutiara. Okey. Nanti cikgu isilah dia punya tu. Lepas tu saya nak masukkan video pula. Contoh, nak masukkan video kan. Okey, dia ada 2 cara. Cikgu klik YouTube sebelah kanan ni, klik. Okey. Cikgu masukkan dia panggil apa ya? Dia punya link YouTube tu. Contoh. Kita buka YouTube. Okey, saya cari matematik tahun 1. Dah ada dah tu. Matematik pendidikan khas. Matematik tahun 1 tambah cepat. Matematik tahun 1 kenali tolak dan tolak cepat. Okey. Saya klik ni. Contoh. Ni menarik. Ni menarik. Saya copy. Copy dia punya link YouTube ni. Okey. Cikgu masukkanlah dalam cikgu punya sini. Okey. Lepas dah masukkan link ni, dia sepatutnya butang select bawah ni dia color biru. Dia tak color biru sebab kita kena tekan search ni dulu. Tekan search, okey dia dah jumpa. Dia dah jumpa video tadi. Okey. Kita select videonya. Select dia punya video ni, baru kita select dia punya button. Okey. Dah ada kat situ. Matematik tahun 1. Ni sajalah nak bagi pengenalan ke ataupun mungkin ulang balik YouTube. Okey, ulang balik boleh. Okey, dekat sebelah kanan ni ada button YouTube. Scroll dekat butang dekat insert ni dia ada YouTube ni. Okey, kita klik YouTube tu. Dia akan keluar paparan macam ini untuk kita nak masukkan link YouTube yang kita nak masukkan dalam tu. So kita carilah dulu YouTube apa yang kita nak. Macam saya tadi, saya cari matematik tahun 1. Ni paparan macam menarik ni video ni kan. Saya copy dia punya alamat atas ni. Okey, saya right click, salin atau copy. Lepas tu saya pergi semula ke site ni. Okey. Saya pun paste tampal. Okey, lepas tampal macam ni, saya kena search. Saya kena search dia nak pastikan bahawa video tu betul-betul boleh dibuka. Sebab kan ada video yang dia unlisted ataupun yang private yang tak boleh dibuka tu dia tak jumpa lah kat sini. So yang ini dia dah